Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam pembacaan dan pemahaman Kitab Al-Azminatu Wal-Amkinatu karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah. Setelah kita membaca halaman 125 bab kedua fasal yang pertama, masih lagi dalam penghujahan kalimah yang ke-23, iaitu kalimah-kalimah yang diklasifikasikan sebagai isim zaman, zaraf zaman, iaitu kalimah zatal awim, dan kalimah yang ke-24 kalimah iban, dan kalimah yang ke-25 iaitu kalimah ifan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, baik, sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa zaraf zaman akan memberi kepada kita dua nilai, zaraf af'al dan zaraf a'yan. Zaraf af'al untuk dijelaskan bila berlakunya sesuatu peristiwa, bila berlakunya sesuatu fenomena, bila berlakunya sesuatu tragedi. Zaraf af'al. Zaraf a'yan tu di mana tempat berlakunya. Maka zaraf zaman ianya menunjukkan kepada kita zaraf af'al, bila berlakunya sesuatu perkara. Zaraf makan telah menjelaskan kepada kita zaraf a'yan, di mana tempat berlakunya sesuatu tragedi, kejadian maupun fenomena. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam menjelaskan lagi kalimah zata yang kita perlu dihujahkan lagi, kalimah yang ke-23, kerana kalimah zatal awim itu digabungkan dengan kalimah iban, detik awal sesuatu fenomena, tragedi, dan kalimah ifan, detik akhir sesuatu fenomena dan tragedi. Dan ianya merupakan sesuatu yang boleh kita nilaikan dengan zaraf af'al. Baik, apabila kita memerhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 11 surah At-Tariq, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-samaa'i dzatir raja, demi langit yang mengandungi air hujan. Itulah penterjemahan yang paling mudah. Was-samaa'i dzatir raja, ayat 11 surah At-Tariq, demi langit yang mengandungi air hujan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, apabila kita membuat penilaian lebih lanjut tentang zatar raja, was-samaa'i dzatir raja, zatir raja, ar-raja asalnya daripada kalimah bahasa Arab raja'a, kembali semula.
Wassama izatir raja. Demi langit yang mengembalikan semula. Mendatangkan satu tanda tanya. Langit yang mengembalikan semula. Ya, ianya menunjukkan kepada kita kedudukan. Langit yang menempatkan awan-awan. Kerana awan itu tugasnya mengembalikan semula. Mengembalikan apa? Mengembalikan semula apa yang telah diangkat naik daripada permukaan bumi. Apa jua yang diangkat naik daripada permukaan bumi yang disebut dengan nama wab. Dalam bahasa Arab lebih mudah disebut dengan bukhar. Bukhar, wab. Ya, apabila berlaku pemeluapan al-bukhariyah, bukhar, maka diangkat naik daripada permukaan bumi sampailah pada kedudukan langit yang paling rendah, iaitu langit yang menempatkan awan. Maka awan itu memiliki dan mengandungi air. Allah yang menentukan segalanya. Allah tentukan awan itu raja, mengembalikan semula apa yang telah diangkat naik daripada permukaan bumi, maka dikembalikan dalam bentuk air hujan. Wassama'i zatir raja. Demi langit yang mengembalikan semula apa yang telah diangkat naik daripada permukaan bumi, iaitu langit yang paling dekat dengan permukaan bumi, awan-awan yang menurunkan semula dalam bentuk limpahan air hujan. Sidang penuntun yang dirahmati Allah, menyebut tentang zatir raja, kembali semula. Kembali semula. Istilah zatir raja itu akan memberi kepada kita nilaian zaraf zaman dan zaraf makan. Sebab itu zata tu apabila iktibar lafaznya, kalau dibaca dengan baris atas zata, dibaca dengan baris hadapan zatu, dibaca dengan baris bawah zati. Wassama'i zatir raja. Maka di situ diiktibarkan pada zaraf makan. Baik, kalau dibaca dengan baris atas zatal awim, maka diiktibarkan kepada zaraf zaman. Sidang penuntun yang dirahmati Allah, ianya akan memberi suatu penjelasan lagi kepada kita berhubung tentang ayat 11 surah At-Tariq. Wassama'i zatir raja. Demi langit yang mengembalikan semula. Kembali semula. Maka dijelaskan oleh tokoh ulama falak yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni. Wafat pada tahun 440 Hijrah, mengemukakan kepada kita zatir raja itu kembali semula. Ianya merujuk kepada kedudukan jasad-jasad langit. Apa di jasad-jasad langit? Antaranya yang masyhur, yang menjadi alat pengukur waktu kepada manusia, matahari. Matahari itu banyak manfaatnya. Salah satu daripadanya alat pengukur waktu untuk manusia, matahari. Alat pengukur waktu untuk manusia juga merupakan bulan. Baik, maka matahari itu juga jasad langit yang akan kembali semula kepada kedudukannya. Kedudukannya bila? Sewaktu dia terbit dan sewaktu dia terbenam. Maka apabila sebut sahaja terbit dan terbenam, datanglah istilah matla'.
ianya akan memberi kepada kita dua nilai. Matla', tempat terbit, dan waktu terbit. Maka matahari ada tempat terbitnya dan matahari ada waktu terbitnya. Bulan ada tempat terbitnya, bulan ada waktu terbitnya. Datanglah istilah matla'. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Oleh itu waktu terbit untuk matahari itu dia akan berulang-ulang. Itu maknanya zatir raja. Dia akan kembali semula. Dia akan kembali semula. Dia akan kembali semula. Kembali semula kepada kedudukannya, kedudukan terbit dan waktu terbit. Maka hasillah jadual yang digunakan. Ya, zaman berzaman. Waktu terbit matahari. Maka disebut dengan istilah syuruk. Tamatlah waktu subuh apabila terbitnya matahari. Maka waktu terbit matahari, juga waktu terbenam matahari, juga waktu matahari berada di tengah langit, zawal. Maka ianya memberi kepada kita nilai fenomena yang berulang-ulang. Fenomena yang berulang-ulang kerana dia akan kembali semula. Kembali semula. Wassama'i zatir raja. Berulang-ulang dan kembali semula pada kedudukan dan waktu itu memberi kepada kita nilai zatal awim. Sidang penonton yang dirahmati Allah menjelaskan kepada kita fenomena terbit matahari, fenomena yang berulang-ulang mengikut waktu dan tempatnya. Dan begitu juga terbenam matahari merupakan fenomena yang berulang-ulang mengikut tempat dan waktunya. Berulang dan berulang. Menjelaskan itulah dia makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala telah jadualkan makhluk-makhluknya. Ya, sidang penonton yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang saya kemukakan kepada tuan-tuan sebelum ini, antara yang menjadi perbahasan di kalangan manusia dewasa ini berhubung tentang wabak. Adakah wabak itu konspirasi manusia ataupun bagaimana? Yang jelas wabak itu merupakan satu tragedi. Allah jua yang maha mengetahui. Tragedi, peristiwa yang berulang-ulang. Dia akan kembali semula dan kembali semula dan kembali semula. Dan ada di situ formasinya, detik awal dan detik akhir. Dan ada hal ehwalnya. Ada al-hal dan ada al-ma'al. Sebagai contoh, pada tahun 401 Hijrah. Kalau kita perhatikan 100 Hijrah, wabak menimpa ketika Khalifah Umar Abdul Aziz. 201 Hijrah, wabak menimpa ketika zaman Khalifah Al-Ma'mun. Wabak 300 Hijrah. Wabak pada tahun 401 Hijrah. Khalifah memberi kepercayaan kepada Asyaikh Al-Imam Ibn Sina kerana wabak ditimpakan di bumi Kharasan. Bumi yang subur dengan aliran sungai Jaihun yang mengalir ke Laut Kaspia. Ia menempatkan negara-negara yang kaya, Kazakhstan, Turkmenistan. Almarhum Tan Sri P. Ramlee sebut Gohet Gostan. Jadi bumi Kharasan Allah pernah timpakan wabak penyakit pada tahun 401 Hijrah. Imam Ibn Sina berjumpa dengan Imam Abu Rayhan Al-Biruni dan berjumpa juga dengan Imam Al-Marzuki. Ketiga-tiga mereka ini bermesyuarat bagaimana mencari jalan untuk menangani wabak penyakit. Ketiga-tiga tokoh perubatan, tokoh ilmu falak, begitu juga tokoh
ilmu geografi, mereka memberi pandangan dan mereka mendapati bahawa wabak penyakit ini merupakan tragedi yang berulang-ulang dan ada tahun ulangannya 100 tahun sekali. Ianya akan berulang-ulang. Dan apabila dia berulang, ada di situ detik awal, iban dan detik akhir. Dan ada di situ formasi. Kelazimannya apabila ditimpakan wabak penyakit, sama ada bermula dengan wabak penyakit, diikuti pula dengan al-qahtu, iaitu kemarau, krisis makanan, al-ghala, dan kemuncaknya nanti manusia berdepan dengan kebuluran. Sama ada dimulakan dulu dengan wabak, diikuti pula dengan kebuluran, ataupun bermula dengan kemarau, al-qahtu, diikuti dengan al-ghala, harga barang makanan melambung tinggi, krisis makanan, kebuluran, dan kemuncaknya wabak. Yang jelas pada tahun 633 Hijrah berulang di zaman Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, 633 Hijrah, berulang 733 Hijrah, berulang 833 Hijrah di zaman Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Formasinya dimulakan dengan wabak selama 2 tahun, diikuti dengan kemarau, krisis makanan dan kebuluran dalam masa 2 tahun. Maka jumlahnya 4 tahun hinggalah membawa kepada 5 tahun yang biasa kita sebut 1 penggal 5 tahun. Persoalan yang timbul, adakah wabak 1441 Hijrah ini formasinya sama dengan 833 Hijrah? Bermula dengan kemarau, bermula dengan wabak selama 2 tahun, disusuli pula dengan kemarau, al-ghala, krisis makanan, paling menakutkan kebuluran. Dan lazimnya kalau itu yang berlaku, manusia akan tamatkan dengan sesi peperangan. Wal-'iyazubillah. Maka cukup tempoh masa sepenggal 5 tahun. Itulah tugas ulama-ulama falak ketika waktu itu membuat penilaian. Kerana apabila berlaku satu perkara, mereka akan kembali balik al-istishabul asli, merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Istishabul asli. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Kita melihat kerana sejarah berulang. Sejarah berulang. Sejarah berulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyedarkan kita sehingga kita bersua kembali untuk bacaan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.